Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Pagi ni macam biasa Zul akan buat review market di Coin Market Cap dan juga sedikit tarikan analisis untuk tengok ke manakah arah pergerakan market. So pagi semalam Zul tak sempat nak buat review, tapi Zul ada update kan apa yang Zul expectation kan untuk berlaku di Discord channel. So pagi ni kita akan tengokkan untuk pergerakan movement untuk Bitcoin. So semalam ada sikit movement menarik, kita ada drop pun dah kita test betul-betul trendline dan kita ada berlaku pump. Dan pagi ni Zul tengok price itu kembali balik drop. So kita kembali balik dalam red candle. So di chart kita akan tengok detail dan kita tengok movement seterusnya. So lalu kita pergi ke Coin Market Cap terus untuk review market secara keseluruhan apa yang berlaku dalam tempoh 24 hours. Kemudian nanti kita akan pergi ke trading view untuk tengokkan kita punya chart. So ini adalah Coin Market Cap. So currently total market cap berada di 1.67, tak banyak berlaku perubahan, tapi semalam ada kenaikan 3.2 dengan volume hampir 45%. BTC kembali balik regain above 51% dominant. Ethereum masih lagi below 17%. So harga semasa untuk paling ni kalau kita tengokkan Bitcoin berada di 42.5, sikit drop semalam, tak ada touch 43. So dalam tempoh 24 hour dia drop 1.53%. So lain-lain altcoin juga expectation akan drop juga disebabkan altcoin Bitcoin drop. So Ethereum 3.4, so ada tak yang berlaku kenaikan, mostly Sol 6%, Avax pun 6% drop. Yang lain ada lagi tak yang drop banyak, Uniswap hampir 5%, lain ANJ hampir 8%, kemudian OP 9%, tu hampir 5 ke 10% lah, 5 ke 10% untuk kejatuhan untuk di altcoin. So langsung kita pergi ke chart. Untuk ni chart, apa yang penting untuk semalam berlaku adalah yang ni. So semalam kalau ikutkan di 4 hours tu ada draw ni. Di 4 hours tu ada draw yang ni. So kita ada draw satu trendline ni. So trendline ni kenampakan almost cuba untuk breakout. So apa yang berlaku semalam adalah price touch kawasan ni dan berlaku balik ke naikkan. Kemudian pagi ni kita tengok ada drop balik. So secara kuartal kita tengok di 4 hours RSI berada above 50, stock RSI berada oversold. So ini ada momentum untuk berlaku kenaikan lagi. Tapi ikutkan kalau kita look to the left untuk tengok look to the left untuk di BTC ni, kita nampak kita ada ruangan resistance dalam kawasan ni. So antara trendline yang draw ni lah antara 44.2k ni. So kita ada resistance tu, principal price akan berlaku kenaikan. So kita akan ada Fibonacci ni. Fibonacci ni target dia one posisi adalah almost dalam kawasan ni lah 46, dan daripada pandangan kita ada major resistance ni. So apa yang Zul expectation sebarang kenaikan daripada point ni untuk pergi ke almost sebarang kenaikan Bitcoin untuk ke kawasan almost 45k ni adalah kuartal tak mengejutkan. Tapi mungkin betul tak sampai, expected tu mungkin sampai ni. Kemudian kita akan drop balik, start drop untuk pergi ke kita punya kawasan kuartal target, iaitu almost 35 ke 36k. So apa yang tu expectation kawasan ni adalah pergerakan ABC lah, ABC correction selepas kita completekan kita punya pergerakan untuk buat pergerakan ni. So nanti tu akan buat ni, anda akan nampak lah apa yang tu explain kan malam dalam Discord channel tu ada share kan. So untuk yang ni expectation lah daripada low kita dapat ni pergerakan 1, 2, 3, dan kali kita menuju ke 4. Kemudian kita akan nampak pergerakan yang ke-5. So dalam kelipan 3, 4, 1, 2 ni dia ada pergerakan ABC. So kalau kita panggil yang ni adalah ni, so A, B, C, ini correlation to continuously. So ni kat sini sama juga akan berlaku. Kita akan tengok pergerakan A, B, C. So pergerakan ini kita akan tengokkan pergerakan. So ini kita akan tahu momentum seterusnya akan berlaku kenaikan. So ini adalah lower height, ini adalah lower height, ini adalah lower height. So ini kawasan zone all in, iaitu now adalah next position, inilah kawasan all in yang ditunggukan. So sama ada price boleh return balik dalam kawasan 36 dan 35 tu kita akan tunggukan. Tapi ikutkan look to the left, memang kita ada support di dalam kawasan, kalau pertama ni kita tengok ni ada kawasan almost 35 dan kawasan bawah ni dalam kawasan 28. So dalam antara 28 dan 35 ni adalah kita punya kawasan base. So adakah price akan bermain below sikit bawah 35 ataupun above 35, tak masalah. Kalau ikutkan kawasan ni look to left ni, kita ada, kalau untuk draw satu ni dapat kawasan ni 31, tapi ada draw satu trendline ni, trendline ni. So mini expectation tu dalam mana-mana trendline putih ni price akan return. So mini return dan kawasan good untuk kita buy untuk long term, untuk next punya position. So biarkan tahun ni Zul akan spend another 20 ke 30 ribu ringgit lagi untuk tahun ni, untuk kuartal melabur lagi untuk expected untuk buy. So bila masa tu macam kan tu tunggu untuk correction ni.
correction to drop kawasan ni. So siapa-siapa yang masih nak invest dalam kripto, tak ada masalah untuk tahun ni, tahun membeli. So whatever Bitcoin dalam kawasan ni, triangle ni adalah good untuk anda invest. So tak kisahlah price berapa pun dalam kawasan ni, good untuk anda invest, start invest. Siapa yang dah quarter start masuk macam tu, itu kawasan ni dah 16k tu, kawasan 25k, kawasan tu beli, kita dah enjoy profit. So next kita akan tunggu posisi yang cantik. Kalau ada berlaku breakout, nanti kita boleh buy masa breakout. So itu untuk analisis di Bitcoin. So langsung kita pergi ke ruangan komen. Tak ada yang kata major sangat tu nak share dekat di Bitcoin, tapi lah itu expectation untuk more kepada long term. So sebarang kenaikan ni tak mengejutkan, tapi itu more expectation kan untuk price akan berlaku satu major drop dulu. Major drop untuk kekuasaan almost yang tu target 35. Adakah kita akan dapat 35 atau tak? Kita akan tengokkan. Kalau rezeki, itulah kawasan zone in. Kalau tak dapat, price terus berlaku kenaikan dan breakout ni, kalau breakout telan putih ni kat kawasan ni pun Zul akan all in, tak ada masalah. So sama ada kita all in dapat harga murah ataupun harga sikit mahal, yang penting kita dapat signal untuk next pump. So itu untuk di Bitcoin. So langsung kita pergi ke ruangan komen. 2 hari lepas, 2 hari tinggalkan. Saya tu boleh tolong tengokkan coin GPT dalam Bybit boleh naik sampai mana. GPT USDT dekat Bybit. GPT Bybit, okey, nanti tengokkan. So harga opening adalah dekat sini, plus manalah dalam kawasan 0.005 sen. So price buat agak sideways dalam apa ni. So consider dia punya fundamental cantik lagi. So untuk long term, kita boleh target last high ni to last low. Harga paling rendah dia ada, paling rendah dia dapat yang ni lah. So ini daripada point ni, kalau anda invest, so harga pun dekat harga pun ni, consider good range untuk anda buy. Kalau ikutkan sini pun kita ada satu falling channel ni. So ini kita nampak GPT ni breakout saja channel ni, kita akan start akan berlaku daripada downtrend berubah jadi uptrend. So kawasan yang anda nak start invest adalah mana-mana dalam kawasan channel ni, dan sekali mana price hampir dengan kawasan bottom ni. So ni consider, sebab apa, kalau 1, 2 ni kita nampak oversold. So ini pun consider hampir oversold. So kawasan oversold dalam falling channel ni, iaitu pattern reversal, iaitu daripada downtrend berubah uptrend, adalah kawasan yang anda nak beli. So kalau anda fikir long term untuk bulan tahun 25, ini adalah position yang paling cantik untuk anda masuk position. So itu untuk JBT. Dan kalau ikutkan dia punya apa tu long term, so expectation kita adalah breakout kita punya Fibonacci resistance ni. Dia akan tukar color selalunya resistance, dia pakai warna purple. So ini kita at least price potential boleh sampai 1.6 dia berkata 23 sen. Dan tengoklah rezeki, kalau rezeki dia boleh sampai antara 2.6, 3.6 dan 4.2. Itu berapa nilai, dan tengoklah ni 2.6 ke 37 sen, 3.6 50 sen, 42 60 sen. So bergantung pada kuartal market masa tu, tapi at least normally berdasarkan ada punya analysis, sebenarnya breakout saja ini 1.6 must be hit tu mana, mesti hit punya lah. Aku kata expectation 90-95% price akan hit. Kemudian tengok kalau ada momentum lagi ataupun dia akan drop balik. So at least 23 sen ataupun 1.6 kita boleh target. Kemudian yang lain kita tengok rezeki dalam 4.2, maksimum dalam 60 sen. So itu untuk GPT. Next comment, mantap tu, terima kasih. Okay, thank you juga untuk like support dari. Kemudian dengan tu untuk ajarkan support resistance benda itu memang sangat membantu, lebih jelas kan kalau nak guratan minta tolong. Okey, tengok Polkadot. So Polkadot nanti tuan tengok, thank you juga untuk support. So Fibonacci tu menjadikan Fibonacci tu yang tu ajar tu adalah mostly dia boleh pakai dekat kripto. Tapi kalau kat market lain, contoh anda nak pergi ke market kuartal gold ke apa ke, anda boleh guna Fibo tu, tapi anda perlu take time. Take time tu macam mana? Kita perlu test sama ada dia aku kata react dengan 0.6, 0.7 tau. Kadang-kadang dia react dengan antara 0.5 dan 0.6. So dia lain-lain. So anda perlu berada dalam market tu lama sikit. Mungkin bulan-bulan, mungkin makan dalam at least 6 bulan ke atas, anda akan dapat dia punya point-point tu. So untuk di kripto kita dengarkan Polkadot .USDT. Okay, .USDT ni tu nak invest tahun ni. So tu dah termiss buy kawasan ni, buat tu terus pump, tak apalah. Tapi pump tu dapat signal yang tu nak, iaitu price falling channel dah breakout. So ini indicator daripada downtrend berubah jadi uptrend. So kita dapat adalah low to high, dapat support ni. So support ini adalah kawasan Zul untuk all in. So tak touch lagi betul-betul. So insyaAllah kalau kita dapat pergerakan Bitcoin ke kawasan 35-36k,
kita expected untuk Polkadot boleh drop dari dalam kawasan ni. So low ini, low ini, low ini. So ini sebagai breakout retest sebelum berlaku kenaikan. So kawasan ni Zul akan all in. All in bukanlah all in, Zul punya Zul tak ada target untuk coin, tapi Zul ada target untuk berapa RM. So RM untuk top 5 ni, Polkadot event ni Zul target untuk tahun ni dalam RM5,000 setiap satu coin. So itu untuk di Polkadot. InsyaAllah Zul akan invest RM5,000 untuk dapatkan coin tu, kemudian Zul akan biarkan dia fly. So itu untuk Polkadot. So support ni yang tu tunggukan, iaitu last low to last high. Kita ada support, so price belum touch support lagi. Kalau ikutkan yang ni pun kita ada monitor tu last high ni to last low. Price ni ada 1.6, ada 1.6 saja, tak sampai 1.2 je, tak sampai 1.6 kemudian drop balik. So sama ada sekiranya price berlaku kenaikan, orang menjaga ni kalau ada Bitcoin berlaku kenaikan dalam bound ke 44-46k, so kita expect untuk Polkadot boleh sampai ke 10k, dan masa tu mungkin berlaku terjun balik ke kawasan dia punya support ni sebelum next pump. So masa tu nanti kita akan draw support barulah, kita akan draw support baru yang mana last low to last high, dan kita akan dapat support ke sedikit atas. So tak ada masalah, nanti kita boleh adjust. So itu yang Zul nak tengokkan untuk di Polkadot. So sekarang wait and see saja, nak beli kali ikutkan kalau ada modal Zul beli je kali. Cumanya modal tu tengah kumpul lagi, insyaAllah macam kan Zul target untuk Bitcoin hit kawasan almost kita punya Zul punya expectation dalam 35 kita pukul 6k tu plus minus, iaitu dalam pertengahan tahun ni sebelum next pertengahan tahun yang ke depan tu kita expect untuk akan start berlaku kenaikan. So at least kita tengoklah hampir bulan 4 lah. So ini dalam 2-3 bulan ni, bulan 2, bulan 3, bulan 4 ni possible kita akan tengok sideways saja dalam range tu. So itu untuk Polkadot. Ada spesifik dah untuk okay, Polkadot tu yang tengokkan, tapi kadang-kadang nak long term Zul ada target. So sambil tu tengoklah long term Zul ada target almost kat mana target dia. Polkadot hilang pula. Okay, last high, last low tu kita ada board resistance dalam kawasan ni, dalam kawasan ni tu akan ni lah board resistance. So breakout ni kita ada 1.6 kita berada di 85, dan expected boleh sampai 4.2 dalam 200. So itu tu jaga kan antara 1.6 $85, maximum trade dalam kawasan 217. Tapi pun tu ada satu trend line ni. Tu trend line ni kita akan monitor untuk performance dia. Tu expectation mungkin dalam 1.6 antara 2.6 lah. Kalau ikutkan 25 Julai, so mungkin dalam kawasan antara 1.6 yang ni, tu mungkin kita akan dapat between ni. So 1.6 86, 2.6 135. So mungkin kita akan dapat between. So mungkin hampir dalam $100. So mana-mana price kuartal react dengan kawasan telan putih ni, masa itulah tu akan exit market. Tu tengok timeline jugalah. Ikutkan November, so tu akan alert dalam mungkin bulan 10, bulan 11 tu akan alert kan kawasan ni. Kalau sampai price kawasan ni, itulah kawasan tu all in. Apa all in pula? Out semua position, sell out semua position. Itu Polkadot. Next comment, Ethereum short term boleh pergi mana? ASTR 25. Nanti tengok kan. ASTR USDT. Okay, ASTR USDT. ASTR kat mana? Kat Binance kot. Asal tu tak pernah review. Sekejap, pernah review ke? Okay, pernah review. So yang ini kalau ikutkan harga dia dah bermain harga opening, so ikutkan ni consider good. Okay, contoh ni adalah salah contoh lah. Breakout yang ni, ni rezeki lah. Dia sampai 1.6. Tengok first dia sampai 1.6, berlaku correction macam kan. Dekat 1.6 sebenarnya adalah first tempat untuk dia buat correction. Kalau tak berlaku dekat 1.6, dia akan berlaku dekat 2.6. Itu berdasarkan data yang selama 2-3 tahun ni lah. So price naik, ni naik sampai mana? Lebih 4.2. So meaning price ni dah naik dengan jayanya. So apa-apa kita dah breakout yang ni, so sebarang drop untuk Bitcoin kita akan dapat drop itu consider price return balik dalam kawasan ni. Consider good range untuk another all in untuk next pump. Itu untuk di STR. Dan kalau untuk long term kita boleh draw dia punya Fibonacci dia adalah consider last high ini to last low ni, dan kita ada resistance. So hampir resistance ni, kalau baku resistance itu rejection kita nak. So bullish untuk di STR kalau kita dapat hit board resistance ni dan berlaku rejection, iaitu consider last low last high, dan kita dapat support. So kawasan support tu adalah great opportunity untuk all in
untuk sebelum another next pump untuk tahun 25, dan 25 kita punya target adalah at least 1.6. 1.6 kita berada dekat kawasan 52 sen ataupun maximum thresh kita boleh dapat dalam 4.2 dalam 1.3 dolar. So itu bergantung lah tu, at least 52 sen tu kita boleh dapat. So itu untuk STR. Dan untuk di Ethereum, so untuk Ethereum kalau ikut anda tanya short term, so macam dia cakapkan sebelum ni, price breakout saja trend line hijau yang draw ni adalah price Ethereum untuk menuju ke kawasan resistance. So dalam untuk short term dia akan expected tu akan dia naik lagi, tapi untuk lagi short term kalau tanya Zoom, dia akan Zoom sedang menunggu untuk Ethereum return balik dalam kawasan mana-mana dalam kawasan tu. Macam kan Bitcoin menuju almost, kalau price Bitcoin naik sikit, expected untuk Ethereum bukan naik sikit, tapi kalau Bitcoin start drop menuju ke kawasan tu punya target, itu dalam kawasan 35k, 36k plus minus lah. Itu sebut 36 lah plus minus. Kemudian kita tengok kalau drop, price akan drop untuk dalam kawasan ni, support ni, last low, last high, dan kita ada support, dan price drop dengan support, price ke kawasan trend line ni. So itu adalah point zone untuk another purchase. So Zul ada all in itu RM10,000 untuk bulan 9 tahun lepas, itu dalam kawasan ni, alhamdulillah dah untung. So Zul akan tunggu signal yang sama. So berdapat ke support, dapat signal RSI yang meyakinkan, masa tu barulah aku kata Zul nak buy tu, kata tak takut. So buy saja tahu dah dia akan naik. So kalau kita tunggu sikit saja dah naik. So berbanding kita buy di kawasan ni tu lama sikit lah. Tapi untuk di Ethereum nak long term tak ada masalah. Selagi mana price belum breakout resistance, boleh buy. Menunjukkan yang short term tu nak tunggu price return dalam kawasan ni dan dapat signal-signal bullish, dan tu akan masuk jump in another ringgit Malaysia lah untuk Ethereum. So untuk expected more higher ke atas. So itu untuk di Ethereum. So next comment, salah tu minta review MyRia. So tunjukkan MyRia. Maria Azina dulu ada request tu, ada tengok dekat mana. Okey, dekat KuCoin. So price ni dah berlaku kenaikan. So apa ni tengok price berlaku kenaikan sampai 1.6. Macam dekat sana selalunya price breakout saja dekat 1.6 adalah first point ataupun first signal, ataupun first kita nak tengok sama ada dia berlaku rejection atau tak. So kat sini berlaku 1.6. Normally kalau dia berlaku rejection daripada 1.6, apa yang berlaku, dia akan retest balik board resistance, iaitu board resistance bertukar menjadi board support, ataupun selalu kita panggil breakout retest pun boleh. So ini adalah consider bullish. Itu nak tunggu support, tak dapat price terus naik. So siapa yang buy kawasan ni, tahniahlah untuk buy untuk dapat tu. So now price ke kawasan support, so mana-mana dalam kawasan ni adalah consider good range untuk buy. So sama ada anda nak draw last low ini to last high pada support, ataupun anda nak selamat draw daripada bawah terus, tu kita akan nampak price itu berada dalam support. So sekiranya berlaku lagi drop untuk Bitcoin, so mungkin dia boleh effect juga untuk altcoin, dia akan drop. So sedikit dip lagi dalam between support ni. Tu apa pun tak kisah, consider breakout retest, so resistance menjadi support. So ini adalah kawasan yang anda nak tengok nak buy, dan expected bila sampai dalam kawasan yang ini, so kita tengok RSI akan almost berada oversold. So itu yang kan. So ini peluang untuk anda buy adalah dalam kawasan ni. Selagi mana price berada dalam box ini, so consider good range untuk anda invest untuk long term sebelum next pump. So next pump tu mana kita ada trade year ni, consider dia buat satu trade year high ini to high ini. So ini kita tengokkan, boleh tengok at least dia punya trade year sampai mana, consider boleh 4.2 dan 3 sen. So expectation tu kalau ikutkan berdasar timeline dan masa ni, expectation kita boleh sampailah dalam 4.2 ataupun at least dalam 3.6. So dalam kawasan 3 sen tambah 0.032, 0.38. So itu expectation. So kalau anda nak buy dalam range ini adalah good range untuk anda nak tengok, aku kata nak letak position buy untuk long term. So itu untuk MyRia. Next comment, setelah tu tolong tengokkan LTC ada potensi untuk naik tak untuk bulan nanti. LTC, so LTC tu tengok, tapi tak salah tu LTC tak naik banyak. Tak naik banyak, tapi still lagi untung lah. Nanti tu tengok balik LTC. So LTC tu tak ikutkan. Okay, kita berada di kawasan base ni. Anda tengok zoom out, base out ni. So meaning kita cantik. Kemudian kita ada juga signal buy kat sini. Ikutkan siapa nak buy LTC, now adalah good time untuk all in maknanya. Sebab apa? Kita ada falling channel ni dan price dah breakout, dan kita dapat apa? Last low to last high kita dapat support. So support ni kawasan nak buy. So ini adalah kawasan signal yang
Zul selalu kuarter dia punya signal yang akan, kalau Zul nak buy, Zul tak agak-agak lah, iaitu price dah breakout channel naik, kemudian price dari resistance, price daripada kawasan ni, high ni berpegang support, so net adalah bound tu. Kebetulan sampai kawasan ni RSI juga oversold, so memang good support kawasan ni sebelum next pump. So itu untuk di TC, dan ikutkan 25 sampai mana, dan daripada point ini untuk last buy quarter first position all in. Kemudian kita akan tengokkan breakout saja ni, kita ada 1.6 dan ni kita tak sampai lagi, expected 1.2 aja. So dalam kawasan 500, so tak target banyak untuk ini, tak sampai pun dalam kawasan antara satu tu. Dia punya kuarter terjetai tu tak tinggi. Ini. So ini kita tengok kan, terjetai tu adalah almost price mungkin dalam kawasan, kita ada 1.6 kita berada 600. So sama dapat tak, tapi so expected tak tinggi mana, dalam kawasan almost below 500. Antara 500 ni adalah paling tinggi lah, ataupun minimum dalam kawasan harga ni. So kalau naik pun, kalau massive pump expected dalam kawasan 400 lah, between 400 ke kawasan 500. So between tu 400 lebih lah, senang kata 400 lebih. Itu je expectation, unless price breakout ni lah, breakout dalam putih ni, so ini akan more higher ke atas. So itu untuk LTC. Dan next comment, Manta boleh dip sampai mana Zul? Manta USDT Manta USDT itu asalnya tu dah cuba buat review itu. Manta Manta ni ikutkan harga dia adalah kuarter baru. So Zul ada cuba buat NEC baru ataupun cuba create data barulah. So ini tak ada mana-mana, kalau anda tengok tak pernah ada orang ajar lagi. So ini adalah sesungguhnya. Sebab apa? Zul nampak 2-3 chart lepas anda request chart baru tu, dia ada react dengan technical ni. So kita gunakan Fibonacci ni. So kita tak tahu dia ada high. Kalau lagi tukar high ni, kita support kawasan tak lagi. So price nak laku kenaikan. So kita tak nak miss next pump. So apa yang berlaku adalah kita akan draw atas ni, tanpa tengok atas ni. Kita nak tengok kita punya 0.6 dan 0.7 ni, bot dia lah mesti berada dalam kawasan range ni. So apa yang kita draw itu adalah macam ni. So kita nampak support ni pada saat ni. So ini dalam kawasan ni, harga anda nak take position boleh, tapi nak all in tu tak kuarter tak lah. Tapi kalau ikutkan cantik lah ni, RSI di daily ni 4 hours, RSI drop ke oversold, to RSI oversold. So price dalam kawasan support, so good range untuk expectation price berlaku kenaikan. So sekiranya kan Bitcoin tu expected mungkin boleh berlaku pump ke kawasan almost 45k sebelum dia drop ke kawasan 35-36k tu. So menin untuk itu kenaikan untuk Bitcoin, di altcoin akan berlaku kenaikan. So untuk Manta ni ada positive signal untuk melakukan kenaikan sampai mana? Dalam kawasan $8 sebelum net correction. So meaning kalau anda nak letak position boleh, tapi nak all in tu tak sarankan. Tapi bergantunglah anda punya kuarter kewangan. Tapi ini kuarter data ni tak valid lagi, ikutkan data ada lagi. So kalau tengok macam mana, kalau rezeki data ni kuarter berjaya, insyaAllah data ni kita boleh gunakan untuk setiap kali ada coin-coin yang baru naik, dan kita boleh dapat position ni. So kalau ikutkan di daily RSI pun dia tak keluar lagi. So itu untuk di Manta. So tak ada kuarter NEC yang ni kan. Kalau ikutkan cuba nak draw juga, contoh ni last low, ni last high ni, kita boleh draw last low to last high ni. So kita ada minus support dalam kawasan ni. So adakah price return? So kalau price nak dip sikit dalam kawasan box support yang kita nak tengok ni, tu possible price return dalam kawasan ni. Okay, so itulah untuk di Manta ni. Tapi apapun, inilah kuarter technical baru ataupun masih dalam trial. Kuarter react ataupun tidak, kita tengok macam mana. So take time untuk tengok dia reaction. So itu untuk Manta. Next comment, Salam Zul, minta pendapat untuk Ato dan Rose. So Ato coin apa? Ingatkan Atom tadi. Ato protocol. Kat mana? KuCoin. Tu rasa tu tak pernah review. But first time rasa tu dengar Mac data dia lagi nampak macam lagi banyak. Okay, Mac ni 24 April tahun 2023. Kalau kat KuCoin dekat Mac tu lagi awal lah. Kalau kita tengokkan Mac, sebab apa?
harga opening. Kita tengok apa investor paling awal masuk. So yang ni tengok investor buat apa. Investor tu consider tak jual lagi je. Investor awal tak jual pun lagi. So ini price tu cantik naik. Kat sini baru dijual. Tu jual tu normal. Untuk price berlaku kenaikan, investor jual. So currently dia akan nampak next position. Tu kan ni apa yang nak tengok adalah kita dapat tengok last low. Tu last low ini, tu last high yang ni. So kita akan dapat support. So support dia berada dalam kawasan ni. So price berada dalam kawasan support. So apa yang nak tengok, sekiranya price ini kuartal boleh bertahan di RSI. So RSI oversold. So kita tengok macam mana first oversold di RSI ni berlaku bounce. So ini sekiranya dapat lagi oversold, tu great opportunity untuk anda buy untuk long term. Dan even untuk all in now lah, consider dalam mana-mana support ni adalah great position untuk anda buy. Kemudian untuk pump ni sampai mana, so kita boleh draw dia punya Fibonacci last high ni to last low. Kita ada board resistance, dan daripada board resistance ni kita boleh trajectory dia punya quarter next pump adalah at least 1.6 kita berada dalam $3 dan maksimum trade dalam kawasan $8. So tengoklah bergantung rezeki. 2.6, 3.6, 4.2 tu rezeki, tapi 1.6 at least kita boleh dapat lah. So kalau ikutkan trajectory untuk long term, kita boleh buat juga. Ada data yang boleh kita guna, iaitu low ini to low, high ini to high ini. So ini kita boleh trajectory. So trajectory tu nampak ni ada opportunity, ada opportunity boleh sampai 4.2 berdasarkan ni 25. Kemudian kenaikan-kenaikan tu pertengahan tahun pun at least kita boleh dapat dalam 4.2. So atau ni ada high possibility, ada trajectory ataupun price untuk sampai ke kawasan maximum trade 4.2 ni dalam kawasan $8 ni adalah possibility dia adalah tinggi, percentage untuk dapat tinggi. So ini anda boleh dapat lah untuk dapat. So atau now adalah consider good range untuk anda all in position sebelum next pump. So next pump tu anda berada di position cantik lah. Pump sikit pun dah untung. Kemudian kita ride market, tengok macam 3.4. Kemudian kita tengok macam mana market masa pertengahan tahun 25. Sebab apa? Altcoin selalunya kita akan exit pertengahan tahun 25. So hampir 4 ke 5 bulan awal daripada Bitcoin punya all time high. So itu untuk di atau kemudian apa lagi, Rose. Okay, Rose tu ada beli tu. Tu ada all in 10,000 coin. Okay, tu all in macam mana performance dia currently? Tu performance dia adalah positif. Macam juga kan favorite technical kalau daripada bottom lah untuk zo all in. Dia akan clearkan sikit-sikit ni. Banyak juga conteng-conteng. Okay, yang tengok adalah price kita ada falling channel, price breakout tu last low, last high kita dapat support. Yes, lama sikit pada support ni, tapi macam mana tengok patient tu, kita bersabar. Sebab apa, teknikal akan berlaku, cumanya setiap chart tu tak adalah serata, ada agresif, ada yang kurang agresif. So kat sini apa yang tu dapat adalah dapat signal yang memang tu nak lah. 3 signal yang kata mengatakan beli, tak beli rugi. Contoh yang pertama, kita ada falling channel breakout lah daripada downtrend berubah uptrend. Kemudian kita ada last low, last high, kita ada support. Kemudian lagi tambah lagi signal iaitu price walaupun deep below sikit support, tapi kat sini price buat lower low, RSI buat lower high. So another bullish signal. So Zo jump in kawasan ni RM10,000, dan spesifik lagi Zo kawasan ni Zo ada draw juga minor support, last low, last high dapat support, dapat support, dan price terus berlaku kenaikan. So alhamdulillah Zo invest RM10,000 kawasan ni. So currently untuk tahun 29 itu tahun 29. Tahun lepas, tahun 23, investment yang paling banyak profit tu dapat lah di dalam Rose. So kat sini saja itu dah untung. Kalau ikutkan itu dah 200 lebih, dan ikutkan hari ni dengan harga semasa adalah masih lagi 141. So mungkin tu boleh tunjuk sikit tu punya portfolio, tak masalah. Ikutkan request ni dah habis di Rose. So Rose menunjukkan tu dah buy kawasan ni. So tu position tu dah all in. So now tu akan tunggu all time high. All time high adalah expected kita return kawasan ni. So tu punya expectation untuk Rose, last high, last low. So expectation 1.6 kita berada di hampir $1, dan tu ada expectation untuk price ni boleh sampai at least 3.6 dalam $2. So itu untuk dia punya target Rose lah. $1 mungkin tu tak easy lagi, tengok keadaan market. Tapi kalau sampai $2 ataupun react dengan mana-mana trend puting ni, so tu expect dalam $2, dan masa tu akan exit market. So ada 10,000 coin, 10,000 coin kali $2, so ini $20,000 USD. $20,000 kali lah hampir 48, tu hampir close to RM50,000 Malaysia. So dengan modal
tak sampai pun baru 2000 ke 1000 lebih. Dia dapatkan itu. So untuk itu untuk Rose, dan kalau untuk dia punya portfolio, so inilah dia punya total asset. So total asset tu masih lagi dalam loss sebab berlaku correction normal, tak masalah. Tapi Rose best performance lah, best performance. So, kalau ikutkan apa saja yang Zul beli tahun lepas ataupun Zul on in. So Zul on in masa tahun 2000 bulan 9 tahun lepas, so masih lagi lah untung. Keuntungan adalah kuartal banyak akan 3/3 tu Ethereum dalam 900 atau 900 lah. So kalau tengokkan untuk di Rose, ni Rose under top kuartal top 3 lah. So apa yang Zul beli, apa saja yang Zul beli untuk bulan 9 all in itu, yang bajet tu RM35,000 tu. So Ethereum tu tengah untung dalam $1,000, $1,000 bersih. Bitcoin $500, Bitcoin 500, Rose $500. So Rose adalah antara performance yang banyak, sama juga Hashbar pun sama jugalah, tapi Hashbar tak naik banyak lagi dah. So Rose antara naik banyak lah. So untuk adalah Rose sudah on in. So kalau anda nak position buy lagi, so anda dah termiss sebenarnya, termiss best position tu, kali akannya tunggu kata reaction lah. Reaction mana kat sini pun kita boleh grade support, iaitu dengan sekiranya Bitcoin drop ke 30k, apa kan expect Rose berlaku. So last low to last high ni kita boleh drop support, dan support itu seperti akan retest resistance. So tengok macam mana tu cakap sebelum ni, iaitu box resistance akan bertukar support. Normal lah sangat support bertukar resistance. Anda kalau technical sih anda selalu dengar ayat tu kan. Itulah juga kan kita ni kita ada resistance ni, dan resistance ni dah sampai pun 1.6 dia tu. So ini ada kuasa ni, kita akan tengok expectation untuk kita akan drag belakang sikit. So ini kita tahu dah Bitcoin drop ke kawasan plus minus 35k, insyaAllah Rose boleh drop dalam kawasan ni. So dalam kawasan ni another opportunity untuk all in position. Yes mahal sikit daripada Zul kawasan ni, tapi signal dah cantik. Macam dapat lagi signal dekat low reprice, sebarang signal positif bullish. Kalau ada nanti macam kan Zul akan share kan. Kalau dapat lagi mungkin possible another position Zul akan masukkan dalam Rose. Tengoklah, tapi ikutkan Zul punya budget untuk tahun ni memang untuk top 5 saja. So top 5 tu banyaklah, setiap coin tu Zul target lah 5,000. Bayangkan Zul ada almost 10,000, ada 10 coin. 10 coin tu tak semua Zul dapat invest 5,000, tapi yang mana bagi Zul signal cantik, yang itulah Zul akan priority bubuh dulu 5,000. Yang lain mungkin Zul akan jamin 2-3,000 macam tu saja. So Zul punya bajet dalam tahun ni dalam 20-30,000 lagi. InsyaAllah dalam tengah kumpul lagi. So insyaAllah dalam pertengahan tahun Zul akan dapatlah jumlah tu. Kemudian nanti Zul akan boleh invest another position. So itu untuk Rose dan juga secara keseluruhannya. So itu aja untuk pagi ni. Rasa dah komen tak ada dah. So guys, itu aja untuk pagi ni. So sekiranya anda berminat, anda boleh support channel tu dengan klik button join membership. Kemudian anda pergi ke ruangan membership ni nanti. Tekan aja membership ni, nampak ni membership, anda akan jumpa mesej ni, tekan read more, dan read more ni ada link untuk ke Discord. So dalam Discord macam itulah, kalau macam semalam Zul tak sempat update, so Zul akan updatekan analisis untuk di quarter Discord channel. So guys, itu aja untuk pagi ni. Like, subscribe, share kepada rakan-rakan anda yang lain. Jumpa dengan review. Assalamualaikum, bye bye.